Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 24 September 2024. Tindakan kerajaan terdahulu yang menamatkan konsesi syarikat yang mengurus operasi loji rawatan air LRA di seluruh Sabah ketika menjadi kerajaan negeri sebelum ini adalah punca utama menyebabkan masalah air di negeri ini bertambah teruk. Mendedahkan perkara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata penamatan konsesi 9 syarikat kontraktor yang dilantik oleh kerajaan terdahulu bukan sahaja menyebabkan kerajaan negeri disaman dan terpaksa membayar pampasan, malah menjejaskan pengurusan bekalan air sedia ada. Datuk Haji Jin menyatakan demikian ketika merasmikan mesyuarat tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah bahagian PITAS. Pada Disember 2018, khidmat 9 konsesi syarikat yang mengurus 58 LRA di Sabah ditamatkan berkuat kuasa Januari 2019. Syarikat terbabit yang dilantik kerajaan terdahulu pada 2013 mempunyai kontrak perjanjian selama 20 tahun untuk mengurus LRA di negeri ini. Berikutan penamatan perjanjian tersebut, kerajaan negeri disaman dan terpaksa membayar pampasan antara 22 juta hingga 54 juta ringgit bagi setiap syarikat kontraktor dengan jumlah keseluruhan pampasan dibayar kerajaan sebanyak 315.2 juta ringgit. Sabah memperkenal polisi baharu bagi membenarkan syarat penggunaan tanah rizab Padang Ragut ditambah untuk aktiviti pertanian. Bagaimanapun, ia tertakluk kepada persetujuan pemegang-pemegang amanah tanah rizab berkenaan. Ke arah itu, satu perjanjian projek usaha sama dan kerjasama antara pemegang amanah Padang Ragut, Koperasi Pembangunan Ekonomi Rakyat Tambunan Berhad, KOPER, penolong pemungut hasil tanah dan Malaysian Kuwaiti Investment Co. MKIC ditandatangani. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata ia merupakan usaha pembangunan ekonomi melalui peladangan kelapa di Tanah Rizab Padang Ragut di 5 kampung di Tambunan. Kampung terlibat adalah Kampung Tondulu, Papar Nodu, Toboh dan Kampung Kuala Namadan. Harapan saya adalah projek ini akan berjaya dan ramai lagi padang-padang ragut di kampung-kampung yang lain. Mungkin di daerah-daerah yang lain juga akan turut serta dalam program ini supaya kita boleh membantu kerjaan membangunkan ekonomi kita dan mewujudkan peluang pekerjaan. Datuk Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui media selepas menyempurnakan majlis menandatangani perjanjian projek usaha sama dan kerjasama berkenaan serta penyerahan 5,000 anak pokok kelapa kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu daripada MKIC di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia AIM perlu membacaruman Aisuri Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Pencarum akan menerima insentif khas sebanyak 50% bagi setiap RM1 caruman selain dividen tahunan atas simpanan persaraan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan memberitahu Aisuri KWSP merupakan inisiatif kerajaan memastikan kesejahteraan golongan suri rumah sekaligus mengiktiraf sumbangan mereka dalam keluarga dan pembangunan negara. Dan sudah pasti KWSP adalah pilihan yang terbaik yang disediakan oleh kerajaan untuk kita menyimpan sedikit kewangan kita untuk masa depan kita. Dan saya berharap agar usahawan-usahawan wanita yang ada hadir pada hari ini, sahabat-sahabat Amanah Ikhtiar dan semua sahaja yang di luar sana agar mengambil ruang dan peluang ini untuk kita menyimpan sedikit hasil pendapatan kita. Datuk Nizam yang juga adun Apas berkata demikian selepas merasmikan program kesejahteraan kewangan anjuran KWSP Cawangan Tawau. Seramai 300 sahabat AIM menghadiri program ini. Eastern Sabah Security Command ESCOM melakukan penjenamaan dengan menukar warna pada logo, peta dan bendera ESCOM. Komandannya Datuk Victor Sanjus berkata, penjenamaan itu bertujuan memberi gambaran keselamatan di kawasan Zon Selamat Timur Sabah, EZON. Sementara katanya penjenamaan perintah berkurung kepada perintah kawalan pergerakan adalah langkah positif bagi mengubah persepsi mengenai keselamatan di kawasan tersebut. Kita ingin memberikan gambaran
yang sejelas-jelasnya bahwa kawasan E-Zone ini selamat untuk dikunjungi, selamat untuk para pelabur datang. Kita mau pembangunan sosioekonomi ini bergerak dengan lancar lah. Penjenamaan ini ataupun rebranding ini merupakan satu langkah yang kami fikirkan boleh membantu kerajaan negeri Sabah dan juga kerajaan Malaysia. Persepsi yang dulunya negatif menjadi positif. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perhimpunan Eskom di Lahadatu. Turut dilancarkan sistem keanggotaan Eskom dan sistem demografi penduduk di bawah E-Zone yang dibangunkan dengan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali memaklumkan program sosioekonomi Eskom akan diteruskan di Kampung Tungku dan Tambisan awal bulan depan. Program tersebut memberi peluang kepada kumpulan sasar menjana pendapatan dengan kemahiran yang ada sesuai kedudukan sosioekonomi di kawasan masing-masing. Kita di bawah Kerajaan Madani ini sesuai dengan pendekatan ekonomi Madani. Lebih banyak program yang kita akan giatkan sebab ini terbukti berjaya untuk mengangkat taraf hidup masyarakat di kawasan E-Zone. Seramai 610 isi rumah di Sabah menerima pelbagai bantuan di bawah Inisiatif Kesejahteraan Rakyat Madani Ikram tahun ini. Bantuan berjumlah lebih RM100,000 itu disalur bersama rakan strategik yang diserahkan kepada pelajar dan peniaga kecil-kecilan. Bantuan tersebut antaranya di bawah program Didik Kasih Peranti Medadi Permai, program Usaha Kasih Peningkatan Pendapatan UKasih, program Ziarah Kasih Ihsan Ramadan Zikir dan Umrah Impian serta program Dikasih Bantuan Peralatan Komputer Riba Permai. Kami berharap program ini akan diteruskan dengan kerjasama daripada pihak bank sebab bagi kami kerajaan masih lagi ramai yang memerlukan bantuan sebegini bagi melonjakkan lagi kejayaan kepada mereka daripada satu tahap ke tahap yang lebih baik. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan bantuan program Ikram daerah Nabawan. InsyaAllah saya akan gunakan dengan manfaat yang baik. Sebelum ini peralatan yang tidak lengkap. Dengan bantuan hari ini semuanya ada. InsyaAllah akan membantu saya yang lebih maju lagi. Sebelum ini saya hanya menggunakan laptop dari pinjaman dari cousin. Dengan adanya ini memudahkan saya lah untuk membuat kerja sendiri dan tidak lagi meminjam-minjam. Terima kasih kerana memberi kami bantuan yang sebegini dan semoga anak saya menggunakan dengan yang cara yang terbaik. Kalau tidak ini memang sukar untuk dia belajarlah. Terima kasih karena dibagi peluang untuk dapat laptop ni sebab sebetul-betul memerlukan sekarang. Dan subjek kami teknologi seni visual ini memang betul-betul guna nilah. Lagi-lagi buat animasi. Laptop saya sebelum ini selalu hang-hang jadi menyusahkan saya lah. Kalau tidak bantuan ini boleh juga cuma kurang barang. Kalau ada sekarang begini sekarang barang-barang untuk berjualan ada tambah lebih baik. Aplikasi Retrack yang dibangunkan Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS bakal memanfaatkan lebih 8,000 bekas penghuni penjara di negeri ini. Menerusi aplikasi itu memudahkan pihak Jabatan Penjara mengawasi bekas penghuni dengan lebih efisien dan telus secara jarak jauh. Ketua Pegawai Eksekutif IDS Datuk Teknologis Dr. Ramzah Dambul berkata, aplikasi ini turut menjadi platform kepada prospek untuk membuktikan kesungguhan dan komitmen mereka dalam menjalani proses pemulihan serta integrasi ke dalam masyarakat. Selama ini macam mana dibuat secara manual. Mungkin tidak berapa cekap kita memantau, mungkin ada yang terlepas pandang dan sebagainya. Tetapi dengan adanya aplikasi ini yang kita buat daripada secara jauh, secara remote, tetapi efektif sebab kita sentiasa dapat connect dengan para prospek. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Retrack dan Simposium Peringkat IDS UMS bersama Penjara Negeri Sabah dan Labuan di Kota Kinabalu. Datuk Ramzah berharap aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan dikembangkan ke seluruh negara pada masa akan datang bagi mewujudkan kesejahteraan sosial dan membangunkan sosioekonomi negara. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.